Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Semoga malam ni Allah SWT berkati kita semua. Malam ni hujan. Semoga hujan yang hadir ni adalah hujan yang rahmat. Kita kena banyak-banyak doa. Allahumma shayban nafi'a, Allahumma shayban nafi'a, Allahumma shayban nafi'a. Moga-moga hujan ini adalah hujan yang memberi kebaikan untuk kita, insya-Allah. Apa khabar semua, sihat insya-Allah? Puasa semua okey? Moga tak adalah yang tak puasa tanpa keuzuran. Semoga Allah SWT memberi kita semua kesihatan, keberkatan, rahmat dan keampunan, insya-Allah. Pada malam ni, insya-Allah kita akan menyambung kita punya kupasan hadis, syarah kitab 40 hadis Imam Nawawi. Dan pada malam ni kita akan mengupas hadis yang ketiga. Kita telah pun selesai hadis yang pertama dan juga hadis yang kedua. Sepatutnya semalam kita buat hadis yang ketiga, tapi semalam saya ada urusan sedikit. Jadi insya-Allah kita menyambung hadis yang ketiga pada malam ini. So saya harap untuk korang semua jangan lupa bawa nota, untuk catat nota, catat poin-poin yang saya nak sampaikan supaya korang boleh ingat apa yang saya nak sampaikan dan boleh sampaikan pada orang lain, insya-Allah. Dan sebelum kita mula, insya-Allah lebih kurang 3-4 minit lagi kita akan mula. Saya nak buat iklan sikit. Iklan pertama ialah, kalau korang nak dapatkan kurta yang saya pakai ni, kurta Tarbiyah Sentap. Nama kurta ni kurta Adenin. Ada 6 warna. Korang boleh dapatkan di Tarbiyah Sentap eksklusif sekarang. Dan ada warna hitam, ada warna kelabu, ada warna biru pekat, ada warna merah, ada warna pink, ada warna turquoise dan sebagainya. Ada 6 warna lah. So kalau korang nak dapatkan baju ni, kurta ni, sangat selesa, sangat sedap. Kain dia pun sedap. Korang boleh dapatkan di Instagram Tarbiyah Sentap ataupun Tarbiyah Sentap eksklusif, insya-Allah. Itu iklan yang pertama. Iklan yang kedua, korang boleh pergi ke YouTube Tarbiyah Sentap sekarang, sebab setiap 2 hari kami akan rilis doa kapela. Doa kapela. Baju bilang kena aiskrim. Okey. Lalu Dan hari ni kami baru saja rilis doa dimudahkan beribadah daripada Rabitah Fit Anik Muhaimin. So korang boleh check dekat YouTube Tarbiyah Sentap sekarang untuk menghayati doa tersebut dan hafal, insya-Allah. Tara, tutup pintu. Tak apa. Tutup pintu. Ambil baju lengan panjang dalam almari. Dan insya-Allah kita akan sama-sama mengupas topik kita pada malam ini, iaitu hadis ketiga daripada syarah hadis Imam Nawawi, insya-Allah. Sekejap Lebih kurang 2 minit kita akan mulakan. So siapa yang belum bawa nota, kalau boleh bawa nota, sebab saya akan share nota korang di story, insya-Allah. Korang buat nota apa yang saya nak sampaikan pada malam ni. Kemudian jangan lupa post nota korang tu dekat story korang, tag saya, insya-Allah saya akan repost supaya ramai orang dapat manfaat daripada nota korang, insya-Allah. Lagi 2 minit, insya-Allah kita akan mulakan kita punya perkongsian hadis yang ketiga daripada hadis 40 Imam Nawawi, insya-Allah. Dan target saya dan azam saya, niat saya, insya-Allah moga-moga kita dapat sama-sama satu malam satu hadis sampai akhir Ramadan. So kalau kita istiqamah, kita boleh dapat lebih kurang 30 hadis, insya-Allah. Dan kita sama-samalah azam untuk dapat sama-sama join syarah hadis 40 Imam Nawawi ni. Sebab kalau ulama kata, kalau kita dah selesai belajar hadis 40 Imam Nawawi ni, insya-Allah kefahaman agama kita akan meningkat. Sebab apa? Sebab hadis 40 yang telah dihimpunkan oleh Imam Nawawi ni adalah lengkap. Which is kalau kita faham 40 hadis ni, ulama kata kita seolah-olah telah faham asas-asas agama yang sangat penting. Sebab itulah hadis 40 Imam Nawawi ni sangat penting untuk kita sama-sama bahas, insya-Allah. Dan pada malam ni kita akan mengupas hadis yang kedua. Hadis yang ketiga. So dah boleh mula, insya-Allah. Kita mula sekarang.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Pertama sekali syukur kepada Allah SWT kerana Allah SWT telah memberi kita nikmat berada di bulan Ramadan yang penuh dengan keampunan dan kerahmatan ni. Kita doa supaya Allah terima amal puasa kita, terima tarawih kita, terima solat sunat kita, terima solat tahajud kita, terima bacaan Quran kita, terima zikir kita dan terima segala taubat kita. Dan kita doa juga semoga Allah memberi kita kekuatan untuk meninggalkan dosa-dosa yang kita lakukan insya-Allah dan istiqamah dengan segala kebaikan dan istiqamah meninggalkan kejahatan insya-Allah. Dan insya-Allah setiap malam sepanjang bulan Ramadan ni kita akan sama-sama go through hadis 40. Setiap hari satu hadis. Saya punya niat ialah kita nak selesaikan 40 hadis. Maknanya setiap malam satu hadis bermakna 40 hari. So kita sama-sama niat dan kita doa supaya Allah bagi kita kekuatan untuk istiqamah dan beri kita kesihatan insya-Allah. Dan pada malam ni kita akan mengupas hadis yang ketiga daripada hadis yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Saya akan bacakan hadis ni dulu. Kalau boleh korang bawa lah buku nota untuk catat hadis pada malam ni. Dan korang boleh share nota korang di story korang. Dan saya akan repost story korang tu di story saya insya-Allah. Baik, kita akan mulakan dengan saya akan baca hadis ini untuk kita mendapat keberkatan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibina di atas 5 perkara. Islam dibina atas 5 perkara. Pertama, penyaksian bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah hamba dan pesuruh Allah. Kedua, mendirikan sembahyang. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, mengerjakan haji di Baitullah. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya ulang balik hadis ni untuk kita sama-sama hafal. Mudah je hadis ni. Bunyal Islam ala khams. Islam dibina atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Wa iqamis salah, solat. Wa ita'iz zakah, zakat. Wa hajjil baiti, haji. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis ni adalah hadis yang sangat penting untuk kita sama-sama fahami. InsyaAllah pada malam ni saya nak kongsikan lebih kurang 4 noktah penting daripada hadis ni untuk kita sama-sama fahami. 4 noktah penting. Noktah yang pertama daripada hadis ni. Noktah yang pertama adalah apakah yang dimaksudkan dengan bunyal Islam ala khams. Islam dibina atas 5 perkara. Apakah maksud bina? Sebenarnya kalau kita nak bina satu bangunan, benda pertama sekali kita kena buat selain asas tu adalah kita kena buat tiang. Tiang itulah yang akan membuatkan bangunan kita tu stabil. Bila tiang tak cukup, insya-Allah bangunan tersebut akan runtuh. Tetapi tiang itu bukanlah keseluruhan bangunan. Bangunan ni ada lantai, ada cat, kan, ada hiasan-hiasan dan sebagainya. Tetapi asas kepada bangunan tersebut adalah tiang-tiang tersebut. Begitulah Islam. Islam ni dibina atas 5 tiang. Iaitu ucap 2 kalimah syahadah, solat, zakat, haji dan puasa. Tetapi kita kena faham 5 perkara ni, rukun Islam ni adalah tiang agama, tetapi bukan keseluruhan agama. Agama ni luas.
Agama bukanlah semata-mata solat, agama bukanlah semata-mata zakat, agama bukanlah semata-mata pergi haji, agama bukanlah semata-mata puasa, dan agama bukanlah semata-mata ucap 2 kalimah syahadah. Sebab ada di kalangan kita solat, zakat, puasa, haji, ucap syahadah, tapi tak tutup aurat. Seksi sana sini solat, tapi tak menutup aurat. Sedangkan mereka lupa, pakaian pun kena mengikut Islam juga. Islam bukan 5 perkara ni sahaja. 5 perkara ini adalah asas kepada agama, tetapi bukan keseluruhan agama. Kita kena faham benda ni asas. Ada juga saya jumpa orang solat, pergi haji, zakat rajin, banyak sedekah, puasa, tapi pada masa yang sama rasuah. Ada orang juga rajin solat, jadi imam, hafal 30 juzuk, tapi tengok video lucah. Ada orang saya nampak baik, tutup aurat, rajin puasa, tapi couple. Benda ni macam mana boleh terjadi? Sebab kesalahfahaman kita tentang Islam. Kita rasa bila kita solat, puasa, zakat, kita rasa kita dah cukup Islam dah. Sedangkan kita tersilap. Islam ini lebih luas daripada 5 perkara ini. 5 perkara ni, rukun Islam ni hanyalah asas sahaja, tiang sahaja. Manakala Islam itu lebih luas lagi. Sebab itulah Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Kerana syaitan itu adalah musuh yang nyata. Allah pesan kat kita supaya udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam secara keseluruhan. Maknanya Islam ni apa? Islam ni bukan sekadar solat, puasa, haji, zakat, ucap syahadah, tetapi pakaian pun kita kena ikut pakaian Islam, kena menutup aurat. Akhlak kita kena ikut akhlak Islam. Kita kena meninggalkan maksiat. Kita bukan sekadar kena buat baik, tapi kita kena meninggalkan maksiat. Sebab saya nampak ada orang dia buat baik bagus, pada masa sama dia lupa untuk meninggalkan maksiat. Sedangkan ulama kata ibadat yang paling afdal adalah meninggalkan maksiat. Tapi tak ramai orang yang mampu meninggalkan maksiat. Sedangkan meninggalkan maksiat itu pun sebahagian daripada agama. Itu noktah yang pertama daripada hadis ini. Noktah yang kedua. Ulama berbincang, apakah hukum meninggalkan solat? Benda ni penting. Sebab ramai orang sekarang tinggalkan solat 5 waktu, langsung tak rasa bersalah. Saya jumpa ramai orang lah. Hatta kadang-kadang orang yang buat dakwah. Tegur orang sana sini. Dekat Instagram dia nampak macam Islamik. Tapi in real life dia, solat 5 waktu pun tak cukup. Subuh terlepas, tak qada pula tu. Lewat-lewatkan solat sampai akhir waktu. Sedangkan ulama berbincang, apakah hukum bila meninggalkan solat? So noktah yang kedua saya nak sampaikan pada malam ni adalah, apakah hukum meninggalkan solat? Sebab solat ni kan tiang agama, rukun Islam. So bila kita tinggalkan salah satu rukun Islam, adakah kita terkeluar daripada Islam? Macam solat lah, solat ada 13 rukun. Kita tertinggal salah satu rukun, solat tak sah. Sama juga, sekiranya hari ni kita Islam, tapi kita meninggalkan salah satu rukun Islam, contohnya meninggalkan solat, adakah kita jatuh kafir? So sama-sama kita bincang pada noktah kedua ini. Tentang mendirikan solat ni, terdapat terlalu banyak hadis yang menunjukkan bahawa sesungguhnya sesiapa yang meninggalkan solat, dia akan terkeluar daripada Islam. Ini pendapat yang pertama lah. Antaranya hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, Bainar rojuli wa bainar syirki wal kufri tarkus solah. Hadis riwayat Muslim. Antara seorang lelaki dan antara syirik serta kufur ialah meninggalkan solat. Maknanya apabila kita meninggalkan solat, kita telah jatuh kafir. Ini perbahasan yang pertama. Jangan ambil literal dulu dengar perbahasan ni sampai habis dulu insya-Allah. Tapi saya nak kongsikan dulu hadis-hadis tentang betapa dahsyatnya orang yang meninggalkan solat ni.
Selain tu, Muhammad bin Nasr Al-Marwazi meriwayatkan daripada hadis Ubadah As-Samit bahawa Rasulullah SAW bersabda, janganlah tinggalkan solat secara sengaja. Sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, sesungguhnya dia telah terkeluar daripada agama Islam. Seram tak? Hadis riwayat Muslim. Saya ulang balik. Nabi SAW bersabda, jangan tinggalkan solat dengan sengaja. Sesiapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, sesungguhnya dia telah terkeluar daripada Islam. Al-Marwazi dalam Ta'zim Al-Qar' As-Salah. Ketiga, Nabi SAW juga bersabda, Ra'sul Amril Islam wa amuduhus salah. Kepala semua perkara ialah Islam dan tiangnya adalah solat. Maknanya Rasulullah umpamakan solat ni adalah sebagai tiang kepada agama, which is sekiranya tiang tersebut runtuh, maka runtuhlah agama tersebut. Kadang-kadang kita marah. Kita kata, oh, yang menghancurkan Islam, yang merosakkan Islam, yang meruntuhkan Islam semua ni orang Yahudi, orang Amerika. Yahudi laknatullah, Israel laknatullah. Kita marah orang Yahudi, orang Amerika, Freemason, Illuminati kerana meruntuhkan Islam. Tapi kita lupa, sebenarnya yang paling perlu kita risaukan adalah diri kita apabila kita meninggalkan solat. Kerana sebenarnya orang yang meninggalkan solat lah orang yang meruntuhkan Islam. Orang kafir tu dah memang teruk dah, kita kena lawan mereka. Tetapi apa punca Islam tak kuat adalah kerana umat Islam sendiri. Bila kita meninggalkan solat, sebenarnya kita telah meruntuhkan agama kita sendiri. Kalau betul kita cinta Islam, sepatutnya kita tak meninggalkan solat dengan sengaja. Tapi hari ini, berapa ramai orang meninggalkan solat dengan sengaja tanpa rasa bersalah. Umar Al-Khattab pernah berkata, tidak ada habuan dalam Islam untuk sesiapa yang meninggalkan solat. Maknanya orang yang tinggalkan solat ni, dia tak dapat apa-apa pahala. Sebab apa? Sebab solat ni adalah asas, tiang. Tinggalkan solat, seolah-olah kita buat amal tu, kita sedekah, kita buat baik kebaikan semua, sah tu sah lah, tapi tak dapat pahala. Pahala tu bocor. Sebab apa? Sebab kita meninggalkan solat. Sa'ad dan juga Ali bin Abi Talib berkata, sesiapa yang meninggalkan solat, dia telah kufur. Ayub As-Sakhtiani berkata, meninggalkan sembahyang adalah kufur. Tiada perselisihan dalam masalah ini. So, terlalu ramailah ulama yang menganggap meninggalkan solat dengan sengaja jatuh kufur. Sebab tu benda ni kita kena sama-sama amati. Tapi nanti dulu, ikut perbahasan ni sampai habis, insyaAllah. Noktah yang ketiga yang saya nak sampaikan pada malam ini, apakah hukum apabila kita meninggalkan mana-mana rukun Islam? Contohnya kita tinggalkan puasa, kita tinggalkan haji walaupun kita mampu, kita tak bayar zakat dan sebagainya. Sebahagian ulama' berkata, sesiapa yang meninggalkan salah satu daripada rukun Islam dengan sengaja, dia telah menjadi kafir. Ramai ulama' yang menyatakan pandangan ni, antaranya Sa'id bin Jubair, Nafi' dan Al-Hakam. Faham? Contohnya, Abu Hurairah pernah berkata, ada orang bertanya, wahai Rasulullah, adakah haji wajib pada setiap tahun? Baginda bersabda, jika saya berkata ya, nescaya ia wajib ke atas kamu. Jika ia wajib ke atas kamu, kamu tidak akan mampu melaksanakannya. Jika kamu meninggalkannya, kamu menjadi kafir. Maknanya hadis ni menceritakan tentang haji ni tak wajib setiap tahun. Haji ni wajib sekiranya mampu. Kalau tak mampu, tak wajib. So, Nabi kata, sekiranya aku kata haji tu wajib setiap tahun, kamu tak mampu melakukannya. Kalau kamu tak lakukannya, kamu menjadi kafir. Maknanya apa? Maknanya seolah-olah Nabi kata, solat tu wajib. Dan kalau kita meninggalkan solat, kita jatuh kufur. Apatah lagi kalau kita mampu pergi haji, tapi kita tak pergi haji, kita boleh jatuh terjerumus dalam dosa besar. Tetapi, noktah ketiga yang saya nak sampaikan, sebahagian ulama' lagi berpendapat, bila kita meninggalkan keempat-empat rukun Islam, kita Islam, ucap syahadah kita buat.
tapi kita tak solat, tak puasa, tak haji, tak zakat, di sisi ulama lain, kita tak jatuh kafir. Kita tak dikira murtad. Kita jatuh kufur, tapi kufur yang tidak murtad. Faham tak? Dia kufur ni ada dua jenis. Saya nak kongsikan. Kufur ni ada kufurah. Kedua ada kufr dunal kufr. Kufur yang tak kufur. Pening sikit kan? Tak apa, saya nak sampaikan pada malam ni. Dalam Islam, kita ni ada dua jenis kufur. Pertama, kufur. Kedua, kufur yang tidak kufur. Apa maksudnya? Saya bagi contoh. Allah bagi kita nikmat, tapi kita gunakan nikmat itu untuk buat maksiat. Itu kita dikira kufur nikmat. Tetapi kalau kita kufur nikmat, adakah kita ni dikira kafir? Adakah kita ni dikira murtad? Tidak. Kita dikira berdosa besar. Sama juga, ulama kata, bila kita meninggalkan solat, meninggalkan zakat, meninggalkan haji, meninggalkan puasa, dengan sengaja, kita dikira kufur, tetapi tidak jatuh murtad. Kita masih Islam, tapi kita ni dikira berdosa besar. Meninggalkan rukun Islam ini, dosanya lagi besar daripada berzina. Dosa dia lagi besar daripada bunuh orang. Dosa dia lagi besar daripada rogol orang. Sebab itulah kita jangan mudah-mudah meninggalkan rukun Islam. Kita jangan mudah-mudah meninggalkan rukun Islam. Faham Tetapi, sekiranya kita meninggalkan solat dalam keadaan kita yakin yang solat tu tak wajib. Faham ke? Ataupun kita meninggalkan puasa dan kita yakin yang puasa tu tak wajib. Ataupun kita tak buat haji, tak bayar zakat sebab kita rasa benda tu tak wajib. Maka dekat situ kita jatuh murtad. Ada dua golongan. Pertama, orang yang tinggalkan solat sebab malas ataupun sebab jahil. Ataupun orang yang tinggalkan puasa ataupun tinggalkan zakat sebab malas, sebab jahil. Tapi dia tahu benda tu salah. Cuma dia mungkin teruk kan, dia jahil, maka dia berdosa lah. Dia kufur tapi tak murtad. Golongan kedua pula, dia tak solat, tak puasa, tak zakat, tak haji, bukan sebab malas, bukan sebab jahil, tapi sebab dia tak yakin pun benda tu perintah Allah. Dia kata, tak logik lah solat. Buat apa nak solat? Solat ni tak wajib pun. Mengarut je solat. Solat ni tak perlu pun. Zakat, buat apa nak bayar zakat? Zakat ni merugikan kita. Buat apa nak pergi haji, penat-penat. Pergi Kaabah tu tak payah. So kalau orang yang dia tak meyakini rukun Islam tersebut dan dia menentang benda tu, itu jatuh murtad. Faham So kita dah lalu 3 noktah. Noktah pertama, apakah maksud bunyal Islam? Apakah maksud Islam dibina atas 5 perkara? Saya ulang balik untuk siapa yang baru ikut. Maksud Islam dibina atas 5 perkara adalah 5 perkara rukun Islam ni adalah tiang agama. Binaan Islam ni dibina atas 5 tiang. Tetapi 5 tiang dan 5 rukun Islam ni bukanlah keseluruhan agama. Maknanya kita solat, puasa, zakat, haji, ucap syahadah, itu 5 rukun. Tetapi Islam lebih luas daripada tu. Sebab tu kita kena mengamalkan Islam secara keseluruhan, bukan 5 benda ni je. Sebab ada orang solat tapi tak tutup aurat. Ada orang puasa tapi tengok video lucah. Ada orang pergi haji tapi rasuah dan sebagainya. Sedangkan Islam ni bukanlah puasa, zakat, haji je. Islam ni lebih luas. Kita kena ikut akhlak Islam, kita kena meninggalkan dosa, kita kena berjihad, buat dakwah dan sebagainya. Kerana itulah, sekiranya kita tak mengamalkan Islam secara keseluruhan, maka takut-takut kita akan terjumus dalam jejak langkah syaitan seperti yang Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah, wahai orang beriman, masuklah Islam secara keseluruhan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Kerana punca kesesatan dan kerosakan adalah bila kita meninggalkan Islam sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Tapi zaman sekarang, tak payah nak ceritalah tentang keluasan Islam. 5 rukun ni berapa ramai orang dah tinggalkan. Solat yang basic, yang asasnya pun berapa ramai yang tinggalkan. Saya ada jumpa dekat universiti agama. Universiti agama. Saya ulang balik. Universiti agama. Ada budak ambil kos agama. Saya ulang balik. Ambil kos agama.
Saya ulang balik. Ambil kos agama. Masuk dom. Minum time Ramadan. Macam tu je tak puasa. Depan adik saya. Saya terkejut dengar benda tu. Dan benda ni tak sepatutnya lah kita orang Islam kenalah jaga 5 asas agama ni. Noktah yang kedua yang saya dah sampaikan tadi adalah hukum meninggalkan solat. Hukum tinggalkan solat ni kebanyakan ulama' kata jatuh kufur. Meninggalkan solat adalah jatuh kufur. Manakala noktah yang ketiga ialah meninggalkan rukun-rukun Islam yang lain pun jatuh kufur, tetapi kat noktah ketiga ni saya kongsi kufur ni ada 2 jenis. Pertama, kufur. Kedua, kufr dunal kufr. Kufur yang tidak kufur. Maknanya ada kufur yang kita buat, kita jatuh murtad. Ada kufur yang bila kita buat, kita tak jatuh murtad. So dalam solat, kalau kita meninggalkan solat ataupun meninggalkan mana-mana rukun Islam disebabkan malas, disebabkan jahil, kita kufur tapi tak murtad. Kita berdosa besar, wajib bertaubat. Tapi namun kalau kita meninggalkan rukun Islam, tinggalkan solat, puasa, zakat ataupun haji, dalam keadaan kita yakin benda tu salah, benda tu tak patut dibuat pun, kita tak meyakini benda tu wajib, maka di situ kita jatuh murtad. Itu noktah yang ketiga. Okey, sekarang ni kita masuk noktah yang keempat. Noktah yang keempat adalah apakah kesan bila kita melakukan perkara haram. Pernah tak korang dengar satu hadis yang mana Nabi SAW kata, Man syaribal khamra lam yaqbalillahu lahu salatan arba'ina yawman. Sesiapa yang minum arak, Allah tak terima sembahyang dia selama 40 hari. Ataupun ada hadis kata, Man ata'arrafan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Sesiapa yang jumpa tukang telik, lalu dia mempercayai kata-katanya, sembahyangnya tidak diterima selama 40 hari. Ataupun kita juga pernah dengar, kalau kita bergaduh dengan kawan kita dan 3 hari, lebih daripada 3 hari tak bertegur siapa, maka Allah tak terima solat dia. Dan kita juga pernah dengar cerita kalau kita buat maksiat sekian-sekian, Allah tak terima solat. Buat maksiat sekian-sekian, Allah tak terima puasa dan sebagainya. So, timbul satu persoalan. Kadang-kadang saya jumpa ada orang dia minum arak. Lepas tu dia kata, bila ajak solat, dia kata, buat apa nak solat? Allah bukan terima pun solat aku. Ataupun ada orang dia tengok video lucah. Lepas tu dia kata, buat apa nak solat? Bukan ke kalau tengok video lucah, amalan tak diterima? Ataupun ada orang tu, dia buat apa-apa dosa lah. Lepas tu dia kata, alah, malas lah aku nak solat, malas aku nak puasa, Allah bukan terima pun amalan aku ni sebab aku dah buat dosa besar. Betul ke? Betul ke benda tu? So korang kena tahu satu benda. Ada beza antara sah dan juga diterima. Kalau kita melakukan dosa-dosa besar seperti minum arak, berzina dan sebagainya, sekiranya kita tidak bertaubat, maka amalan-amalan kebaikan kita Allah tak terima, tapi sah. Kita wajib solat juga. Walaupun Allah tak terima solat kita, kita wajib solat. Kita wajib solat juga dan solat kita sah. Cuma pahala tu tak sampai lah. Tetapi kebaikan yang kita buat tu, walaupun tak dapat pahala, kebaikan yang kita buat tu Allah akan ampunkan dosa kita. Faham Dia macam ni. Kita solat. Kita ni banyak buat maksiat. Lepas tu kita solat. Kita tak dapat pahala daripada solat kita. Tetapi solat tersebut akan menghapuskan dosa kita. Dan solat kita itu sah. Sebab itulah jangan sesekali meninggalkan solat atas alasan Allah tak terima dah amalan aku. No. Ini salah faham yang sangat ramai orang tersilap. Sebab itulah saya pernah pesan, banyak kali besar mana pun dosa kita, kita dah berzina ke, dah bunuh orang ke, dah buat apa-apa dosa besar pun, jangan sesekali tinggalkan solat. Jangan sesekali tinggalkan puasa. Jangan sesekali tinggalkan zakat kalau dah mampu. Jangan sesekali menangguh-nangguhkan haji kalau kita dah mampu. Sebab apa? Walaupun Allah tak bagi pahala atas solat kita disebabkan dosa besar yang kita lakukan tu, tetapi kebaikan-kebaikan yang kita buat tu akan menghapuskan dosa tersebut. Dan kebaikan-kebaikan yang kita buat itulah yang akan membuatkan kita rasa benci pada maksiat-maksiat tu. Sebab itulah apapun keadaan, jangan sesekali
meninggalkan kewajipan. Walaupun kita dah buat dosa besar macam mana pun, jangan sesekali meninggalkan solat. Sebab tu dalam satu hadis, ada seorang sahabat datang jumpa Nabi. Sahabat tu kata, ada orang ni, dia mencuri. Rasulullah kata, dia solat tak? Dia solat. Lama-lama solat tu akan menghapuskan dosa dia, dan akan merubah dia. Ada seorang ni, dia berzina. Rasulullah tanya, dia solat tak? Dia solat. Kalau betul dia solat, lama-kelamaan solat tu akan merubah diri dia. Nak kata apa? Nak kata, sekiranya kita istiqamah melakukan kebaikan, lama-kelamaan kebaikan itu akan membantu kita untuk kita meninggalkan dosa yang kita buat. Sebab itulah besar mana pun kita buat, jangan meninggalkan solat. Sebab ada orang kata macam ni, macam saya ulang balik, ada orang kata, buat apa nak solat? Aku ni minum arak. Minum arak 40 hari, Allah tak terima solat aku. Itu memanglah Allah tak terima pahala dia. Tetapi solat tersebut sah, dan solat tersebut masih wajib dilakukan oleh dia. Dan solat tersebutlah yang akan menghapuskan dosa-dosa dia. Kalau kita dah lah buat dosa besar, lepas tu tinggalkan solat, kita dah buat 2 dosa besar. Pertama buat dosa besar, kedua meninggalkan solat. Meninggalkan solat tu pun dosa besar juga. So akhirnya makin lama kita berdosa, dan akhirnya rosak, dan akhirnya kita terus jauh daripada rahmat Allah SWT. Sebab itulah bahaya benda ni. Faham Siapa yang tak faham boleh tanya dekat button question ni, untuk kita sama-sama berkongsi jawapan lah, insyaAllah. Noktah yang terakhir, noktah yang ke-5. Kenapa tidak disebutkan jihad dalam rukun Islam? Bukankah jihad ni satu benda yang penting? Kenapa rukun Islam 5 je? Kenapa tak 6? Kenapa jihad tak termasuk dalam rukun Islam? So sama-sama kita bahas pada malam ni. Dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma, jihad tidak disebut, sedangkan jihad adalah satu amalan yang baik. Dan bila ditanya kepada Ibn Umar, kenapa jihad bukan rukun Islam? Maka Ibn Umar kata, sebab Nabi tak cakap. Maknanya Nabi kata rukun Islam 5 je. So ulama pun bahas, kenapa jihad yang penting ni tak termasuk dalam rukun Islam. Jihad tu, basically jihad yang dimaksudkan ni adalah jihad berperang di jalan Allah SWT. Lalu ulama memberi 2 pendapat. Kenapa jihad tak diwajib? Jihad wajib. Tapi kenapa jihad ini tak diletakkan sebagai rukun Islam? Jihad ni ada macam-macam Jihad ni perang di jalan Allah, ataupun buat dakwah, ataupun menentang orang yang zalim, menyebarkan Islam, mencegah kemungkaran. Itu semua jihad. Kenapa jihad, dakwah semua ni tak termasuk dalam rukun Islam? So ulama kata kerana jihad adalah fardu kifayah, ianya bukan fardu ain. Manakala rukun-rukun Islam yang lain adalah fardu ain. Dakwah, jihad sebenarnya fardu kifayah. Hukum asal dakwah, jihad semua ni adalah fardu kifayah. Bermakna sekiranya ada sekumpulan orang yang telah berjihad dan telah memenangkan Islam, maka satu umat Islam tak berdosa, disebabkan dah ada orang lain nak buat. Tetapi zaman sekarang ni, adakah Islam dah bangkit? Islam tak bangkit-bangkit lagi. So kita wajiblah buat dakwah. Semua orang wajib buat dakwah, sebab Islam masih tak bangkit lagi. Tetapi kenapa ulama kata benda ni bukan rukun Islam? Kerana dakwah ni bukanlah fardu ain, ianya fardu kifayah. Kedua, kenapa jihad ni tak wajib? Kerana pelaksanaan jihad ni tidak berterusan hingga ke akhir zaman. Contohnya bila Nabi Isa dah turun nanti, hanya agama Islam je yang tinggal time tu. Dan time tu dah tak ada peperangan dah. Dah tak perlu lagi jihad. Tapi 5 rukun Islam tu masih wajib dilakukan. Faham Sebab itulah jihad itu tidak dijadikan rukun Islam. Pada masa sama, itu bukan alasan untuk kita meninggalkan dakwah dan jihad. Sebab apa yang saya cakap tadi, 5 rukun Islam ni adalah asas agama, sedangkan agama itu lebih luas daripada itu. Kita kenalah buat dakwah, kita kena menutup aurat, kita kena menentang kezaliman, kita kena meninggalkan maksiat, kita kena menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga mulut kita, supaya kita ni selari dengan Islam. Wallahualam. Itu sahajalah, ringkas sahaja hadis ketiga ni. InsyaAllah pada esok hari
kita akan go through hadis yang keempat. Hadis yang keempat ni antara hadis yang sangat-sangat menarik. Sebab apa? Sebab hadis ni berkaitan dengan takdir. Ramai orang yang salah faham tentang takdir ni. Okey, saya ulang balik ringkasan. Hadis ini ada 5 noktah. Noktah pertama adalah apakah yang dimaksudkan dengan Islam dibina atas 5 rukun. Maksudnya mudah saja. Islam ni luas, tetapi asas Islam adalah 5 rukun Islam. 5 ni tiang. Tetapi agama itu lebih luas daripada 5 benda ni. Maknanya kita kena amalkan 5 benda ni, tetapi kita pada masa yang sama kita tetap kena mengamalkan Islam yang lain. Akhlak Islam kena ikut. Jihad, dakwah, politik Islam, ekonomi Islam dan sebagainya. Noktah yang kedua adalah apa hukum meninggalkan solat. Hukum meninggalkan solat adalah dosa besar dan jatuh kufur. Noktah ketiga ialah apa maksud jatuh kufur. Jatuh kufur ni ada 2. Jatuh kufur ni ada kufur yang bukan kufur, ada yang kufur hakiki. Kufur yang bukan kufur ni sekiranya kita meninggalkan rukun Islam, meninggalkan solat ke, puasa ke, zakat ke, haji disebabkan kemalasan kita ataupun kita jahil. Kita tahu benda tu dosa tapi kita malas, maka itu tak jatuh kafir, tak jatuh murtad, tetapi ianya kufur juga. Dosa besar lah, tapi tak jatuh murtad. Tetapi sekiranya kita meninggalkan solat tu dalam keadaan kita tak yakin pun solat tu wajib, dan kita tak mengakui kewajipan solat, tak mengakui kewajipan puasa dan sebagainya, maka itu jatuh murtad. Noktah keempat pula adalah apakah kesan bila kita melakukan dosa-dosa besar, apakah kesan apabila kita melakukan perkara yang haram. Kesannya adalah Allah tak terima amalan kita. Contohnya kalau kita minum arak, berzina dan sebagainya, Allah tak terima amalan kita, tak terima solat kita 40 hari. Tetapi tak diterima solat itu bukan alasan untuk kita meninggalkan solat. Kita tak dapat pahala daripada solat kita, tapi solat kita sah dan solat itu akan mencegah kemungkaran kita. Sebab tu kena teruskan solat. Dan noktah yang terakhir adalah kenapa jihad dan dakwah itu tak termasuk dalam rukun Islam. Tak lain tak bukan kerana jihad itu fardu kifayah, sedangkan rukun Islam itu fardu ain. Wallahualam. Itulah 5 noktah penting. Okey. Sekarang kita buka sesi Q&A. Oh maaf. Kita buka sesi Q&A. Siapa yang tak faham untuk tanya, boleh kita tanya dalam button question yang berkaitan dengan hadis ini. Saya tak faham yang nota nombor 3 tentang apakah hukum meninggalkan solat dengan sengaja. Okey, saya ulang. Meninggalkan solat dengan sengaja hukumnya adalah dosa besar. Dan meninggalkan solat dengan sengaja ni jatuh kufur. Tetapi kufur yang tak terkeluar daripada Islam. Tapi dia kufur lah. Dan kita wajib bertaubat. Dan kita wajib qada semua solat-solat yang kita tinggalkan selama ini. Sekiranya kita dah tinggal solat sebanyak 1000 waktu, kita wajib qada sebanyak 1000 waktu. Sebab apa? Sebab solat ini adalah hutang kita dengan Allah. Kadang-kadang kita ni beralasan untuk solat, sedangkan solat tu satu waktu 5 minit je. Takkanlah 5 minit pun tak boleh. 5 waktu 25 minit. Satu hari ada 1440 minit. Takkanlah nak guna 20 minit sehari untuk solat pun kita masih beralasan. Sedangkan kita boleh tengok movie, tengok drama, main game 30 minit, 40 minit, 50 minit, sejam, 2 jam. Boleh pula. Takkanlah solat yang rukun Islam ni sebagai bukti kita mencintai Allah dan menyembah Allah, kita beralasan. Sebab itulah ulama kata orang yang meninggalkan solat ni kufur. Tapi dia kufur yang bukan murtad. Dia kufur maknanya dia berdosa besar. Dan wajib qada. Dan wajib bertaubat. Sekiranya kita bertaubat, insya-Allah Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kita. Persoalannya, sekiranya kita dah tak ingat berapakah solat yang kita tinggalkan. Dah terlalu banyak solat yang kita tinggalkan, kita tak ingat. So macam mana nak qada? Nak qada berapa rakaat? So ulama kata, qada lah sebanyak-banyaknya sehingga kita rasa kita dah qada lebih daripada yang kita tinggalkan. So saya nak bagi tips cara nak qada solat. Mudah sahaja. Solatkan 5 waktu sehari. So pertama, jangan tinggalkan solat lagi. Kedua, setiap kali korang solat 2 kali. Contohnya korang solat subuh. Lepas korang solat subuh, korang bangun lagi, korang niat solat subuh qada pula. Lepas zuhur, bangun lagi solat zuhur, niat qada. Lepas asar, bangun asar, solat qada. Lepas maghrib, bangun lagi niat maghrib qada. Lepas isyak, bangun niat qada juga.
Dan buat benda tu setiap hari. Kalau korang rasa korang dah tinggalkan solat 2 tahun, korang buatlah benda tu selama 2 tahun. Kalau korang rasa korang dah tinggalkan solat 3 tahun, 10 tahun, maka sebanyak itulah korang kena qada. 10 tahun istiqamah buat benda tu. Sekiranya on the way kita nak qada tu, contohnya kita tinggalkan solat 10 tahun, kita baru qada setahun punya solat, tiba-tiba kita mati, macam mana? Maka Allah pandang usaha kita. Bila Allah tanya apa usaha engkau, kita ada jawapan pada Allah SWT. Ya Allah, aku dah berusaha ya Allah, tapi aku mati di pertengahan usahaku. So Allah menerima usaha kita. Yang penting kita usaha untuk qada. Apa hukum bila kita was-was dengan solat kita sama ada sah ataupun tidak? Pertama, sebab itulah kita kena ada ilmu. Ilmu itu akan menghilangkan was-was. Kadang-kadang kita ni was-was sebab apa? Sebab kita tak cukup ilmu. Kita tak tahu benda ni sah ke tak, benda ni batal ke tak. Sebab itulah kita kena menuntut ilmu. Kita kena tahulah apakah perkara yang membatalkan solat. Kita kena dah tahu apakah rukun-rukun solat, syarat-syarat sah solat. Sekiranya kita dah tahu semua benda tu dan kita beramal dengan benda tu, maka yakinlah bahawa Allah akan terima. Tapi sekiranya kita tak tahu apakah perkara yang membatalkan solat, apakah perkara yang menjadi syarah sah solat, apakah rukun solat, sekiranya kita tak tahu, maka ketika itulah was-was akan hadir. Sebab tu nak nasihat saya, belajar. Sekarang ni dah mudah. Buka je YouTube, apa rukun solat, apakah syarat sah solat, apakah perkara yang membatalkan solat. Kalau yang boleh search kat Google, boleh search kat YouTube. Dah banyak ustaz-ustaz terangkan. Allah dah mudahkan kita untuk mengamalkan agama di zaman sekarang ni. Apakah lagi alasan apakah lagi alasan untuk kita tak menuntut ilmu? Sekarang ni kita banyak guna media sosial kita, kita banyak guna internet kita untuk download movie, download anime, download drama, buka YouTube, dengar lagu ni, dengar lagu tu, dengar benda yang pelik-pelik, tengok benda-benda yang pelik. Sedangkan kenapa kita tak guna nikmat internet yang Allah bagi ni untuk kita menuntut ilmu? Ini satu persoalan lah. Kadang-kadang saya pun pelik tau. Orang tanya saya, ustaz apa hukum ni, ustaz apa hukum ni, ustaz apa hukum ni. Sedangkan benda tu korang boleh search kat YouTube. Apakah hukum sekian-sekian? Dah ramai ustaz jawab. Kenapa korang perlu tanya saya juga? Boleh je nak tanya, tak ada masalah. Saya seronok je kalau orang tanya saya. Tapi masalahnya ada orang, jenis orang yang bila saya lambat balas, dia marah-marah saya. Sedangkan ada ramai soalan dapat. Ramai orang tanya, tak sempat nak jawab semua. Tapi sebenarnya kita boleh search kat Google je pun. YouTube dah banyak ustaz-ustaz bagi. Nak kata Allah dah mudahkan kita untuk menuntut ilmu. Tapi kenapa zaman sekarang ni kita tak gunakan media sosial, tak gunakan internet ni untuk kita menuntut ilmu. Tapi kita gunakan internet untuk kita lebih jauh daripada Allah. Tengok drama, tengok movie, tengok anime, dengar lagu ni, lagu tu. Agama kita lupa. Allah kita letak tepi. Sebab itulah benda ni lah yang saya nak nasihat pada diri saya dan semualah. Macam mana kita nak elakkan was-was? Caranya adalah dengan ilmu. Bila kita tahu apa yang betul, mana apa yang salah, insya-Allah kita akan yakin. Sebab itulah jangan putus asa dalam menuntut ilmu, especially ilmu fardu ain. Faham ya? Soalan seterusnya. Masa solat dalam hati selalu ada gangguan. Macam mana nak khusyuk? Okey, ini bab khusyuk dalam solat. Basically khusyuk dalam solat ni adalah satu perkara yang sangat susah. Saya pun tak boleh nak mengaku saya khusyuk ke tak. Sebab tu ulama' kata, kita tak boleh tahu kita ni khusyuk ataupun tidak. Sebab apa? Supaya kita sentiasa usaha untuk khusyuk. Kita tak tahu Allah terima solat kita atau tidak. Sebab apa? Supaya kita banyak berdoa agar Allah terima. Kita tak tahu taubat kita yang mana satu yang Allah terima. Sebab apa? Sebab kita bertaubat hari-hari. Allah tak bagi tahu bila Lailatul Qadar. Sebab apa? Supaya Allah nak kita usaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Allah tak bagi tahu bila kita mati. Sebab apa? Sebab Allah nak kita berusaha untuk menghadapi mati. Berbalik pada tadi, kita tak boleh nak tahu kita ni khusyuk ataupun tidak. Sebab apa? Sebab Allah nak kita sentiasa usaha untuk khusyuk. So, apakah usaha-usaha yang ulama' sarankan untuk kita buat bagi mendapatkan khusyuk? Pertama,
kita kena niat kerana Allah. Bukan solat sebab nak kena puji. Bukan solat sebab kena paksa. Bukan solat sebab semata-mata adat. Bukan solat sebab ikut-ikut kawan. Tapi solat tu dalam keadaan niat kerana Allah. Ya Allah, aku solat ni kerana aku cintakan kau, ya Allah. Aku ingin bertemu dengan kau, ya Allah. Bila kita buat solat tu kerana Allah, insya-Allah Allah akan masukkan dalam hati kita perasaan manis ketika solat. Sebab ada seorang ulama, apa dia cakap? Dia kata, aku sedih. Dekat syurga nanti tak boleh nak solat. Dekat syurga kan tak solat kan? Sebab syurga ni tempat Allah bagi nikmat, dengan bidadarinya, dengan sungai yang mengalirnya. Tapi dekat syurga tak boleh solat. Tak disuruh untuk solat. So ada ulama kata, aku sedih sebab tak dapat solat kat syurga nanti. Sebab apa? Sebab bagi aku, nikmat yang paling manis adalah menunaikan solat. Itu nak kata ulama terdahulu sangat hebat lah. Sebab tu first kali dalam nak dapat khusyuk, kita niatkan solat tu kerana Allah SWT. Kedua, macam mana nak dapatkan khusyuk adalah kita kena usaha untuk memahami bacaan dalam solat. Al-Fatihah. Kita kena tahulah apa maksud Al-Fatihah. Daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin tu. Kalau tak tahu, bukalah Google. Search lah apa maksud dia. Dan hafallah maksud dia. Dan juga kita kena tahulah apakah maksud bacaan-bacaan ketika rukuk, maksud bacaan ketika sujud, maksud bacaan ketika antara dua sujud. Kita kena tahu semua benda itu, barulah kita feel. Saya bagi contoh. Kadang-kadang kita ni nak tengok satu movie, kalau tak ada subtitle, walaupun best macam mana pun movie tu, tapi kalau tak ada subtitle yang kita tak faham, kita takkan faham dan takkan seronok tengok movie tu. Dan kita akan berusaha sungguh-sungguh untuk cari subtitle. Itulah zaman sekarang ni, bab movie, bab hiburan, semangat nak cari subtitle, semangat usaha nak faham benda tu. Bahkan kalau kita tengok movie tu kita tak faham, kita akan baca review, kita akan baca komen-komen orang, sampailah kita faham. Pergi jumpa kawan-kawan, kita kata, kau dah tengok movie ni belum? Oh, dah tengok, kau faham tak? Faham? Oh, cerita kat aku sikit, aku tak faham sekian-sekian. Selagi kita tak faham, selagi tu kita tak puas. Tapi kenapa kita tak buat macam tu dalam solat? Kita tak faham bacaan dalam solat, apa usaha kita untuk faham bacaan dalam solat tu? Kalau tak faham, apa usaha kita untuk mencari ilmu untuk memahamkan kita dalam solat? Sebab itulah saya cakap, kadang-kadang kita ni dah terlalu lama lalai. Sebab tu kita nak khusyuk dalam solat ni, perkara basic adalah kita kena usaha untuk faham bacaan dalam solat. Especially bacaan rukun qauli. Ketiga, cara nak khusyuk dalam solat adalah kita kena bayangkan kita melihat Allah ataupun Allah melihat kita. Benda ni saya dah kongsi pada hadis yang kedua, iaitu ihsan. Kita beribadah seolah-olah kita rasa Allah melihat kita ataupun kita melihat Allah. Kita bayangkanlah syurga, kita bayangkan neraka. Macam sahabat-sahabat Nabi dulu, mereka solat, mereka bayangkan syurga dan neraka sampai air mata mereka mengalir. Saya ada kawan, time saya belajar kat Mesir, ada seorang kawan saya ni, dia solat tahajud lama gila dia solat. Dia dah habis solat, saya tanya dia, kau time solat kau baca apa sampai panjang lama-lama? Dia diri lama, rukuk lama, sujud lama. Saya pun tanya dia dah, apa tips untuk nak berdiri lama ni? Aku jealous, aku pun nak buat macam tu juga. So kawan saya cakap, aku time solat, selepas aku dah habis baca apa-apa surah, aku akan bayangkan syurga, aku akan bayangkan neraka, aku akan bayangkan segala dosa-dosa yang aku buat, dan aku bayangkan Allah menerima taubat aku. Maknanya ketika solat tu dia membayangkan nikmat dan azab. Bila kita bayangkan benda-benda macam tu, insya-Allah khusyuk akan datang. Dan yang keempat, cara nak khusyuk juga adalah kita meninggalkan maksiat. Kadang-kadang punca kita tak khusyuk sebab banyak buat maksiat, especially maksiat mata. Sebab Nabi ada kata dalam satu hadis, barang siapa yang menundukkan pandangan daripada melihat perkara yang haram, maka akan kami gantikannya dengan manis dalam beribadah. Saya ulang balik, barang siapa yang menundukkan pandangan daripada melihat perkara yang haram, maka akan kami gantikan untuk mereka kemanisan dalam beribadah. Kadang-kadang hari ni kita pelik, kenapa kita rasa berat nak solat? Sedangkan solat tu nikmat.
Kenapa kita rasa berat nak baca Quran? Sedangkan baca Quran itu menenangkan hati. Kenapalah kita rasa berat nak sedekah? Sedangkan sedekah itu menambahkan rezeki. Kenapa kita rasa susah sangat nak basahkan lidah kita dengan zikir? Sedangkan zikir ni pemberat timbangan mizan kita. Kenapa kita rasa susah nak buat kebaikan? Tak lain tak bukan kerana kita dah terlalu lama banyak buat maksiat. Maksiat mata. Kita gunakan mata kita untuk melihat aurat ajnabi, bukan mahram. Kita tengok aurat-aurat di movie, di drama, ataupun kita tengok pakaian-pakaian seksi, pelakon-pelakon peluk-peluk, cium-cium, ataupun video lucah, ataupun kita gunakan telinga kita untuk mendengar lagu-lagu yang lagu cinta, lagu yang mendorong pada pergaulan bebas, lagu yang dalamnya ada lirik-lirik yang mencarut, ataupun kita gunakan hati kita untuk obses artis, obses K-pop, obses artis Melayu ni, artis Indon, artis Bangla, artis K-pop, artis Jepun, artis Inggeris. Sedangkan hati ni kita kena gunakan pada benda yang Allah halalkan, tapi kita gunakan hati kita untuk obses artis-artis yang kafir pula tu. Benda ni bermasalah. Bila kita banyak menggunakan mata, hati dan telinga kita kepada benda-benda dosa, benda itulah yang menjadi punca kita rasa berat untuk beribadah. Menjadi punca kita hilang kemanisan dalam beribadah dan akhirnya kita meninggalkan ibadah tu terus. Sebab itulah tips nak merasa manis, nak rasa khusyuk dalam solat adalah dengan usaha sama-sama meninggalkan maksiat, insya-Allah. Soalan yang seterusnya. Saya jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan hadis ni ya, insya-Allah. Kalau kita buat dosa macam minum arak, dosa tu dihapuskan guna pahala solat. Macam saya sebut tadi, orang yang minum arak ataupun buat apa-apa dosa besar, contohnya dia pergi tukang tilik, ataupun dia minum arak, ataupun dia berzina dan sebagainya, ada sebahagian hadis kata solat dia tidak diterima. Bila kita buat dosa-dosa besar, contohnya dalam satu hadis, bila minum arak, Allah tak terima solat sebanyak 40 hari. So macam mana? Simple je. Bila kita buat dosa besar, kita akan dapat dosa besar. Dan kesan daripada dosa besar tu, Allah tak terima pahala solat kita. Kita still wajib solat. Still wajib solat. Tapi Allah tak terima pahala solat. Manakala solat tersebut akan jadi penghapus kepada dosa-dosa yang kita lakukan tu. Sebab Allah sebut, innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan itu akan menghapuskan dosa. Sebab tu bila kita istiqamah solat, lama kelamaan, dosa kita yang banyak tu, dosa yang besar tu Allah akan ampunkan. Sampai satu tahap, solat tersebutlah yang akan menjadi pendorong untuk kita meninggalkan dosa-dosa tersebut. Sebab itulah Allah kata dalam Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan mencegah fahsyat dan munkar. Kerana itulah kita kena istiqamah dalam melaksanakan solat. Kerana lama kelamaan solat itulah yang akan menghapuskan semua dosa-dosa besar dan dosa kecil kita. Dan solat itulah yang akan jadi asbab untuk kita meninggalkan maksiat tersebut. Faham ya? Lagi naik lah. Dalam sujud yang terakhir, boleh ke tak nak berdoa dalam bahasa Malaysia, bahasa Rumi? Tak boleh. Kita hanya boleh berdoa dalam bahasa Arab sahaja. Sekiranya kita nak doa dalam bahasa Melayu ataupun bahasa selain Arab, doa dalam hati sahaja ketika sujud tu. Tapi kalau nak ucap, hanya bahasa Arab sahaja yang sah. Faham ya? Sarang tak pergi sekolah. Iyo, itu ada Sarah punya. Masalahnya share-share lah. Sarah nak masuk syurga tak? Nak masuk syurga kena share-share. Saya selalu rasa segala ibadah saya tak diterima Allah sebab dosa silam saya sentiasa menghantui saya. Macam ni. Sebenarnya semua orang ada kisah silam masing-masing. Saya pun ada kisah silam saya juga. Saya yakin semua di kalangan kita ada dosa masing-masing, ada aib masing-masing. Kita semua setengah sama-sama struggle untuk meninggalkan dosa dan aib kita masing-masing, insya-Allah. Tetapi kita kena tahu, Allah ni Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah kata dalam Al-Quran, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah,
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan ampunkan semua dosamu keseluruhannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah pujuk kita sahabat-sahabat sekalian. Allah kata walaupun kau dah melampaui batas, dah buat dosa besar macam mana pun, dah teruk sangat pun, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah akan ampunkan semua dosa yang kamu lakukan. Kesemuanya. Kerana itulah nasihat saya, teruskan ibadah yang kita buat. Jangan disebabkan kisah silam tu membuatkan kita meninggalkan ibadat. Jangan disebabkan dosa kita meninggalkan benda yang wajib. Jangan rasa aku tak layak nak solat. Tak ada istilah tak layak nak solat. Jangan kata aku ni tak layak nak buat ibadah. Orang yang macam aku ni confirm neraka. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Itu semua tipu daya setan untuk kita meninggalkan kewajipan. Tapi apa yang kita perlu lakukan? Teruskan buat baik. Teruskan buat baik. Teruskan beribadat. Teruskan beribadat. Dan usaha meninggalkan maksiat. Kalau buat maksiat, usaha lagi taubat. Kalau buat balik, usaha lagi taubat. Sampai kita mati. InsyaAllah. Kalau kita ikhlas dalam ibadat kita, kalau kita ikhlas dalam taubat kita, Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kita. Walaupun besar macam mana pun dosa kita, kita dah berzina, dah minum arak, dah bunuh orang. Sekiranya kita bertaubat dengan taubat yang ikhlas, Allah akan terima taubat kita. Allah akan ampunkan dosa kita lebih suci dari bayi yang baru lahir. Dan Allah akan masukkan kita dalam syurga. Allah punya pengampun ni sangat dahsyat. Allah kata dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang beriman, bertaubatlah pada Allah dengan taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum, nescaya aku akan ampunkan ke semua dosa engkau. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan aku akan masukkan kamu ke dalam syurga yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir. Bayangkan, kita buat maksiat. Allah bagi kita nikmat, kita gunakan nikmat yang Allah bagi tu untuk kita buat maksiat. Jahatlah kan? Memang jahatlah. Teruklah kita bila buat maksiat ni. Tapi bila kita bertaubat pada Allah SWT, Allah bukan sekadar ampunkan, tapi Allah bagi syurga. Nak kata baiknya Allah SWT. Bayangkan ada orang buat jahat kat kita. Kita bagi kawan kita RM10 contoh. RM100 lah contoh. Kita bagi kawan kita RM100. Tiba-tiba kawan kita tu guna RM100 tu untuk buat benda yang menyakitkan kita. Contohnya, dia guna RM100 untuk bayar kawan-kawan dia untuk pukul kita. Jahat ke tak? Jahat lah, dah lah. Pukul kita, guna duit yang kita bagi pula tu. Tapi kalau dia minta maaf, mungkin kita boleh maafkan. Tapi sekadar maafkan je lah. Berbeza dengan pengampunan Allah SWT. Allah Maha Pengampun. Bila kita buat dosa, dah lah kita guna nikmat Allah untuk buat dosa. Lepas tu bila kita minta ampun pada Allah, Allah bukan sekadar ampunkan, tapi Allah bagi syurga lagi. Kerana itu, kita jangan bertangguh dalam bertaubat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Terutama di bulan Ramadan yang mulia ni, gunakan sebanyak-banyaknya untuk istighfar pada Allah. Usaha sedaya upaya untuk tinggalkan dosa yang kita buat. Sama-sama kita struggle untuk kejar redha Allah. Kita semua hamba yang hina. Saya pun banyak sangat maksiat yang saya buat. Doakanlah Allah ampunkan saya. Dan moga-moga Allah pelihara kita daripada maksiat-maksiat yang kita lakukan. Okey, baik. Kesimpulan daripada perkongsian hadis yang ketiga ini adalah, pertama, jangan tinggalkan solat. Kita jahat macam mana pun, teruk macam mana pun, jangan tinggalkan solat. Nak berubah, mula daripada mana? Mula daripada menjaga solat 5 waktu. Yang kedua, puasalah betul-betul. Dan jangan lupa bayar zakat. Serta kalau mampu haji, pergilah haji. Poin yang ketiga yang saya nak sampaikan adalah, dosa-dosa yang kita buat akan menjadi punca kita akan rasa malas nak beribadah pada Allah SWT. Kenapa kita rasa berat nak buat ibadat, berat nak taat perintah Allah? Tak lain tak bukan kerana kita dah terlalu lama bermaksiat pada Allah SWT. Sebab tu kita kena banyakkan bertaubat pada Allah SWT. Moga-moga Allah mengampunkan dosa kita. Yang keempat, ingat Islam ni bukanlah semata-mata solat, puasa, zakat, haji. Solat, puasa, zakat, haji dengan ucap syahadah ni hanyalah rukun dan asas Islam sahaja. Sedangkan Islam itu lebih luas daripada itu. Janganlah sekadar solat tapi tak tutup aurat. Puasa
tapi masih mencarut. Pergi haji tapi rasuah. Solat tapi tengok video lucah dan sebagainya. Janganlah kita sekadar mengamalkan 5 itu saja, sedangkan Islam itu lebih luas daripada itu. Islam itu adalah pakaian, Islam adalah akhlak, Islam adalah politik, Islam adalah ekonomi, Islam adalah jihad, Islam adalah dakwah, Islam adalah ilmu. So kita amalkan Islam secara keseluruhan kita, keseluruhan hidup kita, insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Apa pun asas Islam, 5 benda ni jangan tinggal sewenang-wenangnya. Ustaz dah kahwin ke? Dah anak 2, alhamdulillah. Dan pengajaran yang terakhir adalah jangan putus asa dalam kembali pada Allah SWT, walaupun kita dah buat terlalu banyak dosa kepada Allah SWT. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Itu sahajalah perkongsian kita pada malam ni. Jangan lupa esok kita akan kupas hadis yang keempat pula. Hadis yang keempat ni sangat penting. Sebab apa? Sebab hadis ni adalah berkaitan tentang takdir, qada dan qadar. Ramai orang salah faham tentang masalah takdir ini. Contohnya, dia buat maksiat, lepas tu bila kita tegur, dia kata, Allah dah takdirkan aku buat maksiat. Padahal dia salah faham dengan takdir. Ataupun ada orang kata, kalau aku dah ditakdirkan masuk neraka, tak guna aku buat baik, nanti aku masuk neraka juga, so baik tak payah. Benda-benda yang macam ni telah dah menyesatkan ramai orang. Sebab itulah esok kalau boleh jangan miss, insya-Allah 10.30 malam di Instagram saya kita akan kupas hadis yang keempat daripada hadis 40 Imam Nawawi. Dan jangan lupa buat nota, insya-Allah. Dan untuk pada hari ni, siapa yang buat nota, jangan lupa share di story korang, jangan lupa tag saya akan repost nota korang, insya-Allah. Untuk kebaikan orang-orang yang tak dapat join, mungkin diorang boleh tengok nota korang tu, diorang dapat manfaat, korang dapat pahala, insya-Allah. Esok macam biasa pukul 10.30, saya punya niat, saya punya azam, insya-Allah saya nak cuba setiap malam untuk kongsi satu hadis sampai ke 40 hadis Imam Nawawi, insya-Allah. So kita doalah supaya Allah SWT dekatkan kita dengan sunnah Nabi, insya-Allah. Okay, kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Kau terimalah amal kami, ya Allah, pada bulan Ramadan ni, ya Allah. Kau terimalah amal-amal kami, ya Allah, dan Kau terimalah taubat kami, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, Kau masukkanlah dalam hati kami cinta pada ilmu, ya Allah. Kami dah terlalu lama lalai, ya Allah. Kami banyak guna mata kami untuk melihat benda-benda yang haram, melihat aurat-aurat, melihat video-video yang tak sepatutnya. Kami banyak guna telinga kami untuk mendengar lagu-lagu yang tak sepatutnya. Kami banyak guna mulut kami untuk mengeluarkan kata-kata yang tak sepatutnya. Kami banyak menggunakan hati kami untuk mencintai perkara yang tak sepatutnya. Maka ya Allah, kami mohon padamu, ya Allah, Kau bagilah kami dapat gunakan mata kami ke arah kebaikan, telinga kami ke arah kebaikan, hati kami ke arah kebaikan. Dan Kau masukkanlah dalam hati kami cinta pada ilmu, cinta pada hadis-hadis Nabi, cinta pada Al-Quran, cinta pada ibadah, cinta pada akhlak-akhlak yang baik, dan cinta kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami semua cintamu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, Kau ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa seluruh umat, seluruh alam sampai hari kiamat, ya Allah. Kami terlalu banyak dosa, ya Allah. Terlalu banyak maksiat yang kami buat, ya Allah. Sama ada maksiat yang kecil atau besar, sengaja ataupun tak sengaja, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Terlalu banyak dosa-dosa yang kami buat, ya Allah. Kerana itu, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami dan berilah kami kekuatan untuk kami meninggalkan dosa kami, ya Allah. Kadang-kadang kami dah bertaubat, ya Allah, tapi kami jatuh dalam dosa yang sama berkali-kali. Kami dah bertaubat, kami ulang balik dosa. Kami dah bertaubat, kami ulang balik dosa. Kami dah bertaubat, kami ulang balik dosa. Terlalu banyak dosa kami, ya Allah. Kerana itu, ya Allah, kami memohon padamu, ya Allah, Kau berilah kami kekuatan untuk meninggalkan dosa kami. Jangan tinggalkan kami sendirian, ya Allah. Pimpinlah kami, bimbinglah kami, ya Allah. Kuatkan kami, berilah kami kesabaran, kekuatan, ketabahan untuk kami kuat melawan segala hawa nafsu kami, ya Allah. Kami terlalu banyak dosa, ya Allah, tak terhitung, ya Allah. Tak terhitung, ya Allah. Kerana itu, ya Allah, tanpa rahmat dan pengampunanmu, tanpa redha dan kasih sayangmu, tanpa
rahmah, maghfirahmu ya Allah. Nescaya kami ni akan termasuk di kalangan orang-orang yang rugi ya Allah. Ya Allah, kau berilah dalam hati kami kecintaan untuk beribadah ya Allah. Kau masuklah ke dalam hati kami nikmat untuk sujud, nikmat untuk solat, nikmat untuk baca Quran, nikmat untuk menuntut ilmu, nikmat untuk mengikut sunnah Nabi, nikmat untuk melazimi taubat, nikmat untuk melakukan segala kebaikan ya Allah. Dan kau masuklah dalam hati kami perasaan benci pada maksiat ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kau sampaikanlah kami ke malam Lailatul Qadar ya Allah. Kami dah banyak lalai pada Ramadan sebelum ni ya Allah. Kami Ramadan sebelum ni kami banyak lalai sehingga kami mengabaikan rahmat-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, tahun ini ya Allah kami berazam ya Allah untuk beribadah sungguh-sungguh. Kami nak berubah ya Allah. Kami nak berubah ya Allah. Kau sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kau sampaikanlah kami di malam Lailatul Qadar ya Allah. Kami nak sangat bertemu Lailatul Qadar ya Allah. Kami rasa semua hidup kami tak pernah berjaya menjumpai Lailatul Qadar ya Allah. Kadang-kadang time malam Lailatul Qadar kami tidur ya Allah, ataupun kami lalai dengan maksiat ya Allah. Kerana itu kau izinkanlah kami ya Allah pada tahun ini untuk kami bertemu malam Lailatul Qadar, untuk kami beribadah di malam itu sepanjang malam ya Allah. Ya Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, kabulkanlah doa kami. Berilah hidayah pada kami, berilah hidayah kepada seluruh umat, seluruh alam sampai hari kiamat ya Allah. Berilah hidayah pada mak ayah kami, berilah hidayah pada adik-beradik kami, bagilah hidayah pada isteri dan anak-anak kami, berilah hidayah pada guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, dan berilah hidayah kepada seluruh umat, seluruh alam sampai hari kiamat ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, berikanlah kami syurga dan redha-Mu ya Allah. Berilah kami syurga dan redha-Mu ya Allah, dan selamatkanlah kami daripada api neraka ya Allah. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri insyaallah. Jangan lupa untuk share nota korang untuk hadis yang ketiga ni, share di story korang. InsyaAllah saya akan repost nota korang. Dan jangan lupa juga esok pada pukul 10.30 malam kita akan sambung hadis yang keempat. Saya nak ajak korang ramai-ramai untuk kita sama-sama istiqamah setiap malam, go through satu persatu hadis, setiap malam satu hadis sampai habis 40 hadis ni insyaAllah. Sebab ulama' kata siapa yang berjaya khatam 40 hadis Imam Nawawi ni, insyaAllah dia akan menjadi orang yang kuat dan orang yang faham agama insyaAllah. InsyaAllah. Dan siapa nak dapatkan kurta Tarbiyah Sentap ni, korang boleh pergi ke Instagram Tarbiyah Sentap dan pergi ke Instagram Tarbiyah Sentap eksklusif insyaAllah. Untuk korang beraya dengan pakai baju kurta ni, ada macam-macam warna insyaAllah. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang buruk daripada diri saya sendiri. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan malu-malu untuk share nota korang. Boleh jadi nota yang korang share tu menjadi asbab hidayah pada kawan-kawan korang. Sebab itulah share je nota korang di story. Jangan lupa tag saya akan repost nota korang insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya pun dah menangis dulu. Jumpa lagi esok insyaAllah.